Wuhan, China menjadi tumpuan dunia pada 2020 selepas menjadi pusat pandemik COVID-19. Mengimbau kembali kes pertama berlaku, kerajaan China mengesyaki ia bermula dengan seorang individu dipercayai lelaki berusia 55 tahun berasal dari bandar Hubei. Individu ini berjaya dijaki kerajaan China berdasarkan rekod perubatannya dan yang paling mengejutkan, dia telah positif seawal November 2019. Bermula dengan pesakit itu, kes harian yang direkodkan purata 4 hingga 5 kes sehari. Angka itu kemudian berganda sehingga mencecah jutaan kes jangkitan di dunia. Data rasmi itu hanya didedahkan oleh kerajaan China selepas lebih 4 bulan pandemik melanda global. Wuhan sebelum ini popular di seluruh dunia sebagai kota pelancongan dan juga hidangan makanan eksotik. Namun kini ia lebih dikenali kerana COVID-19. Bayangkan dengan jumlah 11 juta penduduk itu, Wuhan menjadi lumpuh terutamanya dengan sektor ekonomi yang tidak dapat dijalankan dengan lancar. Negara luar yang sering mendapatkan barangan ekspor dari China turut terkesan. Mana tidaknya, barangan ekspor khususnya dari Wuhan menjadi tumpuan dan menerima sekatan dari negara pengimport. Ini semua sebagai langkah berjaga-jaga bagi membendung penularan virus itu. Banyak kilang gergasi terpaksa menghadkan jumlah pekerja dan juga waktu operasi. Bayangkan, hampir separuh daripada jumlah itu terkurung dengan pendapatan bulanan yang semakin berkurangan kerana menjalani perintah kuarantin. 23 Januari 2020 menjadi tarikh yang akan diingati sampai bila-bila oleh penduduk dunia. Akhirnya, kerajaan China tidak dapat mengelak untuk mengenakan perintah berkurung seluruh wilayah itu bagi membendung penularan dan peningkatan jangkitan berlaku. Sehari selepas itu juga, larangan penduduk untuk keluar dari Wuhan dikuatkuasa serta-merta. Pelbagai konklusi yang diberi oleh para saintis dan juga pakar keselamatan makanan dunia di mana penularan mungkin berpunca dari sebuah pasar yang menjual makanan eksotik dan ia antara contoh jangkitan yang merentas halangan spesies dari binatang ke manusia. Baik, terdapat laporan juga di mana saintis berpendapat bahawa COVID-19 yang tercetus di Wuhan berasal dari kelawar serta berkemungkinan menjangkiti manusia menerusi mamalia lain. Di sini ramai pihak mula menuding jari ke arah sebuah pasar yang menjual pelbagai daging haiwan eksotik sebagai hidangan perubatan tradisional. Bagaimanapun, sehingga kini teori berkenaan sekadar teori dan masih belum dijawab sama ada menerusi kajian atau penemuan dalam badan pesakit. Sejak Wuhan mula dilanda COVID-19, kes harian kian meningkat. Hospital menjadi sesak, barisan hadapan menjadi lesu dan tidak berdaya untuk meneruskan perjuangan memerangi wabak berbahaya itu. Berikutan jumlah pesakit yang kian meningkat, pakar juga mendapati COVID-19 mudah menjangkiti menerusi sentuhan dan jarak antara pesakit dan juga individu lain. Akhirnya, China telah mengambil langkah drastik dengan membina sebuah hospital dalam tempoh 10 hari. Difahamkan kemudahan itu mampu menyediakan 1,000 buah katil di sebuah kawasan seluas lebih 25,000 meter persegi. Pembinaan ini juga salah satu cara China menampilkan teknik pembinaan terpantas di mata dunia. Usaha drastik itu sekurang-kurangnya melegakan barisan hadapan dalam proses mengasingkan pesakit COVID-19 yang sudah tidak berdaya menerima ratusan pesakit setiap hari dengan kadar kematian yang sukar diramal. Ekonomi China yang selama ini dilihat kukuh di mata dunia menguncup buat pertama kali dalam tempoh 3 dekad pada suku pertama berikutan krisis COVID-19. Seakan situasi semakin reda, Wuhan hanya dilepas bebas dari perintah berkurung pada 8 April. Bukan kerana ketiadaan kes, tetapi atas faktor graf penurunan jangkitan baru dan kematian setiap hari. Sekurang-kurangnya, ia bagi mengaktifkan kembali sektor ekonomi China yang lumpuh buat seketika. Bayangkan penularan dari seorang pesakit dari bandar Hubei, ibu kota Wuhan yang mula dengan gejala demam dan sesama telah mengakibatkan lebih 1.5 juta kematian di seluruh dunia.